sejahtera pada semua pelajar tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan meneruskan tajuk bab 5, reka bentuk vertigasi. Baik, topik yang kita akan masuk pada hari ini adalah 5.1.3 iaitu lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi. 5.1.4 menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi, dan 5.1.5 menilai lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Baik, so kita pergi pada 5.1.3 iaitu lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi. Okey, lakaran dalam bentuk vertigasi, awak boleh buat lakaran 2D ataupun 3D. Okey, apa beza lakaran 2D dan 3D? Lakaran 2D ini menunjukkan panjang darab lebar objek tersebut. Manakala lakaran 3D pula, dia panjang darab lebar darab tinggi objek tersebut. Jadi kalau bentuk 2D ni awak akan nampak daripada satu sudut pandangan saja, pandangan hadapan saja, atau pandangan sisi saja, ataupun pandangan atas saja. Manakala dalam lakaran 3D awak boleh nampak tiga-tiga pandangan, hadapan, atas dan sisi dalam satu-satu masa. Jadi sebelum kita nak melakar, kita kena tahu apakah teknik penyusunan sistem vertigasi. Kita ada dua teknik penyusunan sistem vertigasi. Pertama adalah teknik jejari dan yang kedua adalah gegelang. Okey, jom cikgu akan tunjukkan apakah perbezaan teknik jejari dan juga teknik gegelang. Baik, teknik jejari. Okey, tengok lakaran, ada lakaran 2D dan 3D. So, awak kena lakar dua bentuk lah, 2D dan 3D tau. Okey, so kalau bentuk jejari ini, ni cikgu andaikanlah ini jari telunjuk awak, ini jari tengah awak. Okey, dia tidak bersambung dekat sini. Okey, itu adalah contoh teknik jejari. Jadi kalau teknik jejari ni, dia teknik yang paling ringkas lah dan mudah untuk dipasang. Tetapi apa kelemahan dia adalah bila air tu tekanannya rendah. Okey, yang ini jika tekanan air tu rendah, maka larutan baja tak sampai ke penghujung. Jadi ini adalah sumber air. Sumber air dan nutrien ataupun baja. Okey, bila dia tekanan dia rendah, dia pergi ke sini. Okey, dia tak sampai ke sini, dia sampai ke polybag pertama saja, ataupun kat sini dia sampai polybag pertama saja. Yang kedua tu sampai, masuk yang ketiga tak sampai. Jadi kita kena pastikan tekanan air itu sentiasa tinggi. Okey, tekanan air tu kuat untuk memastikan semua pokok dapat air yang sama. Okey, ini bentuk lakaran 2D, ini lakaran 3D. Okey, contoh ni ada dalam buku awak muka surat 120. Baik, kita pergi kepada teknik penyusunan sistem vertigasi gegelang. Sama macam gelang, dari mana dia bermula, dia akan bertemu balik dengan titik permulaan dia. Jadi kelebihannya dekat situ, dia mengalirkan air baja secara seimbang, sama rata kepada semua bekas tanaman. Air tu dia akan bergerak ke sini, ke sini. Okey, balik semula ke sini. Berulang-ulang. Jadi semua pokok menerima air dan baja yang sama rata. Okey, kelebihan yang kedua adalah bila awak tarik satu bekas tanaman, awak tutup air kat sini, tanaman yang lain masih kena lagi air tersebut. Dia tidak akan menjejaskan keseluruhan sistem. Dia cuma akan terputus di sini saja. Tanaman yang lain masih lagi menerima air yang sama. Okey, ini ada dekat muka surat 121. Baik, seterusnya lepas awak dah pilih teknik apa yang awak nak guna, awak nak buat teknik lakaran untuk teknik jejari atau gegelang, awak pun mula melakarkan awak punya lakaran. Baik, selepas kita membuat lakaran reka bentuk sistem vertigasi, lepas tu apa yang awak perlu buat adalah kita menilai apakah elemen reka bentuk vertigasi yang ada dalam lakaran tersebut. Elemen reka bentuk ni kita dah belajar masa bab 1. Okey, kita ada garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Jadi sekarang ni kita nak apply elemen reka bentuk itu dalam lakaran sistem vertigasi yang awak dah lakarkan.
Pertama sekali adalah elemen garisan. Elemen garisan ni dia menunjukkan macam-macam elemen garisan. Tak semestinya apa yang cikgu bagi contoh je. Okey, elemen garisan selalunya contohnya kalau dalam lakaran vertigasi dia menunjukkan laluan, paip saliran, injak kawalan dan komponen-komponen yang kita gunakan. Kita boleh gunakan elemen garisan. Jadi kalau ada elemen garisan tu, maka awak boleh pilih elemen garisan dekat lakaran awak. Elemen yang kedua adalah rupa. Elemen rupa ini dia menunjukkan lakaran dalam bentuk 2D. Okey, ingat lagi cikgu sebut tadi 2D. 2D panjang, darab, lebar ataupun pandangan hadapan atau pandangan sisi atau pandangan depan sesuatu objek sahaja. Okey, tapi selalunya kita akan lukiskan lakaran kita dalam bentuk 3D. Kenapa? 3D ini dia elemennya adalah bentuk dan dia merupakan satu ataupun menunjukkan keseluruhan sistem pada pandangan sebenar. Jadi bila kita tengok lakaran dengan menggunakan lakaran 3D, kita akan lebih mudah faham berbanding kita tengok lakaran dalam bentuk 2D. Okey, elemen yang keempat adalah tekstur. Tekstur ni ada macam-macam. Okey, contohnya kasar, licin, lembut. Okey. Jadi dalam lakaran awak tu, kalau awak ada menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap suatu objek di lakar, awak kena labelkan lah kat mana elemen reka bentuk tekstur itu. Okey. Yang kelima adalah saiz. Saiz ni boleh jadi saiz antara setiap komponen. Boleh jadi juga jarak antara setiap komponen. Okey, dia menunjukkan perbezaan. Contohnya polybag. Polybag kecil dan polybag besar. Okey, itu adalah perbezaan saiz ataupun perbezaan jarak tu daripada polybag kepada polybag lagi. Okey, so itu merupakan elemen reka bentuk saiz. Okey, yang keenam, elemen yang seterusnya adalah warna. Bila awak tengok lakaran semua hitam putih, tak ada pun gunakan pensel warna. Tetapi awak boleh menghasilkan ataupun mewujudkan elemen warna di situ dengan menambah teknik rendering dan kesan cahaya dan bayang. Ingat lagi tak kesan cahaya dan bayang dan rendering masa kita buat dalam tajuk lakaran bab 4? Kita boleh gunakan pensel saja untuk mewujudkan kesan tone warna dengan menggunakan teknik rendering dan kesan cahaya bayang. Okey, seterusnya adalah ruang. Ruang ini adalah kita nak tunjukkan satu space antara komponen dengan komponen lain. Contoh komponen dengan tanah. Okey, polybag dengan tanah. Okey, itu ada satu ruang ataupun antara polybag dengan polybag. Okey, antara tanah dengan pokok. So itu adalah cara untuk kita tunjukkan kedudukan komponen dalam persekitaran secara ilusinya. So, awak perlu mewujudkan elemen reka bentuk dalam lakaran awak. Bila awak dah wujudkan, awak kena labelkan kat mana elemen reka bentuk tersebut. Kita pergi pada analisis. Tadi kita dah buat lakaran. Okey, kita dah pastikan ada elemen reka bentuk dalam lakaran. Sekarang kita nak analisis kita punya elemen reka bentuk tersebut. Macam mana cara nak buat? Pertama sekali kita kena buat borang analisis ini. Okey, borang analisis ni ada contoh dalam buku muka surat 123. Okey, pertama sekali kita nyatakan semua elemen reka bentuk. Tadi dah ada garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Jadi kita tengok pada lakaran pula, ada tak garisan kat situ? Ada, maka tandakan right kat situ dan nyatakan huraian dia. Huraian dia apa? Huraian dia kat mana teknik garisan itu. Okey, elemen garisan itu berada di saluran pipe. Nyatakanlah teknik garisan itu berada di saluran pipe ataupun di tangki nutrien. Nyatakan, huraikan. Jangan tulis macam tu saja, tangki nutrien saja. Itu cikgu punya tulisan. Okey, cikgu nak pendekkan ayat. Awak buatlah ayat yang huraian yang lebih relevan. Okey, kemudian rupa. Adakah lakaran awak tu ada rupa? Oh, tak ada. Dia bentuk. Okey, dia bukan rupa, dia bukan 2D. Awak buat 3D, maka tiada. Maka tak payahlah buat huraian kat situ. Okey, kemudian bentuk. Ada tak bentuk? Ada. Okey, awak pun nyatakan bentuk 3D pada polybag.
Okey, menunjukkan ke gambaran sebenar objek. Okey, kemudian tekster. Ada tak? Ada. Tekster apa? Tekster kasar. Dekat mana? Dekat polybag contohnya. Okey. Kemudian ada tak saiz? Ada. Dekat mana? Antara polybag. Itu huraiannya lah. Kemudian warna. Ada tak? Ada. Ada apa? Kesan rendering. Cahaya dan bayang. Itu kalau cahaya dan bayang lah dengan rendering. Kalau awak warnakan, awak nyatakanlah warna pada daun. Contohnya macam tu. Kemudian ruang. Ada tak ruang? Ada. Ruang tu dekat mana? Antara sistem ataupun komponen dengan tanah, dengan persekitaran. Tu contohnya. So, nyatakan huraiannya dalam borang analisis elemen reka bentuk sistem vertigasi. Contoh ada dekat muka surat 123. Okey. Baik, yang ini adalah contoh macam mana kita nak buat lakaran 3D sistem vertigasi. Jom kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah contoh lakaran sistem vertigasi yang kita akan cuba lukis. Okey, sama macam tajuk lakaran sebelum ini, bila awak nak melakar, awak boleh melakar dalam bentuk oblik, isometrik ataupun perspektif. Okey, dalam lakaran ni dia menggunakan lakaran isometrik 30 darjah. Okey, mula-mula dia buat dulu garisan binaan ataupun lakaran untuk garisan binaan dululah. Okey, sampai nampak objek tersebut. Okey, lepas tu barulah dia buat garisan objek untuk menunjukkan objek dengan lebih jelas lah. Okey, yang dia boldkan tu adalah garisan objek. Okey, untuk menampakkan dia lebih menarik, kita buat teknik rendering, kita warnakan lakaran tersebut. Okey. Semua komponen-komponen dalam lakaran tersebut telah dibuat. Okey. Bila dah siap, jangan lupa untuk menulis ataupun meletakkan elemen yang ada dalam lakaran tersebut dan juga prinsip yang ada dalam lakaran tersebut. Selain daripada itu, awak kena nyatakan apakah komponen-komponen yang terlibat dalam lakaran tersebut. Ada tangki nutrien, ada pump, polybag, kokopit, sumber kuasa. Okey, yang kita panggil komponen itu adalah bahagian-bahagian yang ada dalam lakaran vertigasi tersebut. Jadi untuk menambahkan lagi menariknya gambar tersebut, lakaran tersebut, awak boleh warnakan. Okey, itulah contoh lakaran dalam sistem vertigasi. Untuk mendapatkan satu lakaran yang menarik, kita perlu membuat penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Yang ini ada dekat buku muka surat 124. Baik, apakah kriteria pemilihan lakaran? Okey, contohnya macam gini konsepnya. Bila ada satu kelas 24 orang, 25 orang buat lakaran, cikgu perlu memilih lakaran yang terbaik. Apakah ciri-ciri yang kita boleh kategorikan sebagai lakaran terbaik tu? Inilah ciri-ciri dia. Inilah kriteria-kriteria yang menentukan dia adalah lakaran terbaik. Okey, pertama adalah kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk, di mana lakaran yang awak hasilkan mestilah mempunyai inovasi. Okey, jadi kita boleh tambah baik fungsi komponen lah supaya menjadi lebih cekal, lebih mesra pengguna, macam tu. Okey, B, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Dekat sini kita punya lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi mestilah menunjukkan kelainan. Okey, kelainan daripada produk sedia ada di pasaran. Okey, sedia ada di pasaran. Jadi kita boleh bagi nilai tambah pada lakaran kita. Okey, kita boleh ambil inspirasikan lakaran daripada Google, daripada YouTube dan sebagainya. Tapi kita boleh
tambah baik dengan kita punya nilai ataupun kita punya idea tersendiri. Okey, contoh kita gunakan bahan-bahan mesra alam ke, okey, supaya menunjukkan image, tema yang tersendiri. Okey, nilai estetika yang tersendiri. Jadi seterusnya C. Okey, kriteria yang ketiga adalah kecenderungan fungsi dan praktikal. Maksudnya dekat sini dia mestilah berfungsi. Okey, berfungsi mengikut ataupun memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan. Okey, keperluan siapa? Keperluan pengguna lah. Okey, tak semua rumah ada tanah. Tak semua rumah ada taman. Okey, mungkin rumah-rumah macam rumah pangsa, kondominium, dia tak ada tanah. Jadi dia ada balkoni. Dia memerlukan ruang yang lebih kecil supaya dia boleh bercucuk tanam juga. Jadi kat situ adalah satu kecenderungan fungsi dan praktikal untuk pengguna. Jadi yang keempat, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Jadi bila kita membuat satu lakaran itu, kita kena pastikan orang minat dengan lakaran kita, boleh dijual, boleh boleh mendapat permintaan yang ramai. Macam mana kita nak dapat permintaan yang ramai? Kita perlulah mempunyai inovasi ataupun ikut kepada teknologi terkini. Okay, jadi itu adalah satu kekuatan kualiti yang menyebabkan orang pilih awak punya produk. Dan terakhir sekali, lakaran awak mestilah nampak ergonomi. Apakah itu ergonomi? Okay, ciri-ciri ergonomi ini contoh tahan lasak untuk vertigasi. Dia tahan lasak. Okay, kemudian dia tidak mudah roboh. Okay, kalau awak tengok, oh dia nampak macam kukuh ni. Jadi itu adalah satu ciri-ciri ergonomik lah untuk lakaran awak. Okey, di samping tu kita boleh pastikan cahaya dapat, udara dapat dekat awak punya pokok tersebut. Jadi itu menunjukkan satu kriteria pemilihan lakaran yang baik. Jadi dalam 24-25 lakaran oleh pelajar-pelajar kelas, cikgu akan pilih mana yang terbaik. Okey, sekiranya ada lakaran yang tidak menepati kriteria pemilihan lakaran ini, maka apa yang kita perlu buat adalah kita akan buat penambahbaikan. Jadi bila kita nak buat kriteria pemilihan lakaran ni, okey, kita akan buat kriteria pemilihan lakaran ini ataupun penilaian lakaran ini selepas lakaran awak dihasilkan. Bila awak dah buat lakaran, awak hantar kat cikgu, cikgu akan nilai lakaran awak memenuhi ke tidak kriteria pemilihan lakaran yang terbaik ni. Okey, jika memenuhi, maka awak boleh terus buat mock-up ataupun model. Jika tidak memenuhi kriteria pemilihan lakaran ini, maka awak perlu buat penambahbaikan. Okey, kenapa awak kena buat penambahbaikan? Sebab selagi awak tak buat penambahbaikan, awak tak boleh buat mock-up ataupun model. Jadi pertama sekali awak kena buat lakaran. Okey, lepas awak buat lakaran, awak kena analisis elemen reka bentuk. Kemudian awak kena nilai lakaran awak mengikut kriteria pemilihan lakaran. Sekiranya lakaran awak tu menepati kriteria pemilihan lakaran, maka awak boleh terus buat mock-up ataupun model. Sekiranya tidak, maka awak kena buat penambahbaikan sehingga awak mencapai kriteria pemilihan lakaran yang terbaik. Baru awak boleh buat model ataupun mock-up. Macam mana awak nak buat penilaian ini? Awak boleh gunakan borang penilaian. Okey, borang penilaian ni contohnya ada dekat buku muka surat 125. Okey, kalau tak gunakan borang ini pun, awak bolehlah buat borang baru menggunakan Google Form, Microsoft Form untuk memastikan awak dapat feedback daripada penilai awak. Okey, sama ada lakaran awak menepati kriteria pemilihan lakaran ataupun tidak. Okey, cikgu bagi contoh. Contoh-contoh lakaran yang menepati kriteria pemilihan lakaran. Ada banyak lagi awak boleh Google dekat internet. Macam mana kriteria pemilihan lakaran sistem vertigasi? Apakah contoh-contoh lakaran sistem vertigasi yang menarik perhatian, yang menepati kriteria pemilihan lakaran? So, cikgu nak rumuskan topik yang kita dah belajar hari ini, iaitu tajuk 5.1.3
lakaran reka bentuk vertigasi ada dua jenis, iaitu teknik jejari dan juga gegelang. Okey, awak boleh pilih awak nak buat teknik jejari ataupun gegelang. Kemudian daripada lakaran itu awak akan buat analisis elemen reka bentuk. Ada tak ketujuh elemen reka bentuk vertigasi ini. Kalau lakaran yang baik perlu ada semua elemen reka bentuk vertigasi ini. Tapi kalau tak cukup semua pun boleh juga. Okey, dan daripada awak buat lakaran tersebut, kita akan memilih kriteria pemilihan lakaran. Memilih lakaran yang terbaik berdasarkan kriteria pemilihan lakaran. Ada 5 kriteria pemilihan lakaran itu. Sekiranya lakaran awak yang dah elok, dah bagus, maka awak boleh proceed dengan mockup atau model sistem vertigasi. Sekiranya tidak, awak kena ubah awak punya lakaran baru. Awak boleh teruskan dengan mockup ataupun model sistem vertigasi. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran ataupun topik kita pada hari ini. Pastikan awak semua menjawab soalan yang cikgu berikan kepada awak sebagai bukti kehadiran untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.